Sekurang-kurangnya makanan tradisi yang akak tahu, yang akak kenal daripada akak punya suku kaum Merawa ni, dia masih kekal sampai sekarang. Sebab kita tanam daripada kecil tau. Kadang apa, bila kita tengok macam, oh awal jadikan cantik kan. Saya ingin membuat inovasi terhadap kek lapis Johor agar dia ada kelainan. Jadi saya menerapkan buah-buah tempatan. Jadi kita namakan dia sebagai kek lapis Johor buah-buahan tempatan. Makanan ni hanya untuk hari raya kalau tahun 70-an. Hari raya aja ada. Jadi kami akan merasa Kelamai ni hari raya haji dan hari raya puasa. Hari lain tak akan merasa. Nak ada masa tahun depan pula. Seawal jam 7 pagi, keluarga ini mula sibuk membuat persiapan makanan tradisi suku kaum Merawa iaitu Kelamai. Berusia 50 tahun, Aris Fadilah Syahrudin antara insan yang mewarisi kepakaran membuat juadah tradisional ini. Kelamai dipercayai wujud sejak penghijrahan kaum Merawa di Sumatera Barat ke negeri Perak sekitar tahun 1875 hingga 1876. Tetapi peredaran masa menyebabkan manisan tradisional ini semakin dilupakan. Niaga Kelamai ini bermulanya daripada arwah abang saya lah. 15 tahun ke 20 tahun selepas lah rasa saya. Dia buat niaga Kelamai ni. Lebih kurang ada 10 tahun lepas tu dia meninggal. Dia meninggal jadi tak ada siapa pula yang nak buat. Saya lah sambung. Sebenarnya nak menyambungkan, mewariskan tradisi ni je lah. Di sini dah memang kurang orang buat. Kurang orang yang tahu nak buat Kelamai, itu yang saya usaha nak buat, menyambung balik tradisi buat Kelamai ni. Jangan sampai pupus. 6, 7. Sebelum ini, Kelamai begitu sinonim di kala Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ekoran itu, demi untuk menjaga juadah warisan tradisi, Aris dan keluarganya telah memulakan perniagaan ini sejak 3 tahun lalu. Proses penyediaan manisan ini juga tidaklah mudah, memandangkan Kelamai harus dibakar kira-kira 3 hingga 8 jam. Antara keistimewaan juadah ini, ia mampu bertahan lebih dari sebulan lamanya. Cara untuk menyimpan kan, kalau dia tempat lembab, dia memang cepat berkulat. Pada zaman dulu, teringat kami kecil-kecil dulu kan, arwah mak mesti simpan, kami pakai dapur kayu kan. Dapur kayu tu asap tu naik atas, memang disangai, orang panggil sini sangai tau. Letak atas dapur tu tadi, dia letak gantunglah. Jadi asap tu sentiasa asap, berasap dia punya tu yang lambat berkulat. Lambat berkulat zaman dulu. Zaman sekarang tak berkulat, senang je lah masuk peti ais. Sehari sebelum Kelamai dibakar, bapa kepada 4 orang anak ini akan memulakan misinya untuk mencari buluh.
Berusia 13 tahun, lazimnya Danish Irwan akan membanting tulang menolong bapanya dalam misi berkenaan. Saban minggu, Aris dan anaknya akan mendapatkan 40 batang buluh di Kampung Pulai, Perak. Buluh nak dicari di kawasan sungai, di kawasan hutan dia yang banyak. Jadi banyak cabaran. Buluh pun bukan senang nak dapat dah sekarang. Buluh ni banyak di tepi sungai. Jadi tahu je lah, pacat, lintah semua banyak dari situ. Itu lah cabarannya. Proses pembakaran kelamai sama seperti membakar lemang, namun ia menggunakan buluh berbeza. Hanya buluh aur yang boleh digunakan untuk menghasilkan kelamai yang sempurna. Berbanding buluh lemang, buluh aur mempunyai ruas yang pendek dan tebal. Biasanya orang sini milih buluh yang sedang-sedang dah matang dengan yang tua. Sebab kalau kita pakai buluh yang muda, bila kita bakar nanti, buluh tu akan mengecut. Jadi isi dalam buluh tu nanti akan, bila masak, bila mengecut, isi dia akan keluar. Ni bila dah buluh ni dah ada mula kemerahan badan dia macam ni kan, dia menandakan dia dah cukup tua lah. Cukup untuk kita ambil untuk buat proses kelamai. 3 jam berlalu, akhirnya mereka berjaya memperolehi 40 batang buluh. Manakala di Kampung Mesah Hilir, Perak, isteri Aris, Nurizandolah, menyediakan bahan untuk membuat adunan kelamai atau ome. Ni seorang-seorang lah kalau ni basuh pulut memang kerja kat dalam seorang-seorang. Lalu kat tempat pagi. Sebab dia nak basuh, dah basuh kena rendam dulu. Kat tempat pagi-pagi lah, tak kisah. Lepas tu dah basuh, dah rendam, buat dan tos. Cepat sikit jemur, dia tak makan masa lama. Cepat dia dah kering air. Memandangkan prosesnya mengambil tempoh masa yang lama, bahan-bahan adunan haruslah disediakan 3 hari sebelum kelamai dibakar. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menyediakan juadah warisan ini. Kadang kena tunggulah sampai dia kering. Lepas tu kan takut monyet kan. Monyet pun kadang-kadang ada juga. Suka mencuri pulut kan. Dia ada juga kalau kita tak jaga dia datang lah. Kalau dia banyak keluar tu nak mencari makan tu. Dia nak ngintai kat pulut tu. Kan tunggu lagi sampai siap. Dah kering tu kita bawa masuk rumah. Jam 11 pagi. Keluarga ini masih sibuk membakar kelamai sebelum dijual kepada orang kampung. Resepi turun-temurun dari 3 generasi lalu menjadikan kelamai ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Usai kelamai dibakar, perkarangan rumah acu mula meriah dengan kedatangan pelanggan. Lazimnya ia dijual mengikut saiz bermula dari RM20 hingga RM25. Kerana masih mengekalkan ramuan asli dan cara tradisional, hasil air tangan Aris dan keluarga mula dikenali ramai. Rosmawati Muhammad Raudi yang juga berketurunan Melayu Rawa tidak melepaskan peluang untuk merasai makanan tradisional ini. Kecil-kecil arwah lepas selalu buat. Saya kampung Sungai Tik je. Sejak Covid ni, dia tak boleh berniaga. Pondok pun tak okey dah runtuh. Runtuh tu angin kuat, ribut. Jadi dah koyak rabak semua. Ya, betul sebab Covid tu tak ada berniaga kan. Bulan dah. Jadi biar je lah banyak kat kita berniaga kat rumah aja. Wangi lagi. Ambil wangi. Benda ni memang nak kena buat berkumpulan. Kalau buat seorang memang tak jadi. Memang nak kena ada orang menolong.
Demi menjaga makanan warisan agar tidak ditelan zaman, proses menghasilkan kelamai yang rumit tidak pernah mematahkan semangat anak jati Perak ini. Juadah tradisional ini juga begitu sinonim dalam kalangan suku kaum Rawa di Gopeng Perak. Menurut kepercayaan dan pantang larang orang lama, untuk mendapatkan hasil dan kelamai yang baik, buluh aur tidak boleh dilangkah. Aris atau lebih mesra disapa Acu mula memecah keringat memproses buluh. Buluh aur begitu istimewa kerana ia tidak perlu dibasuh dan habuknya boleh dimakan. Kebiasaannya, sebelum dipotong, buluh akan disukat menggunakan kayu berukuran 20 inci. Benda ni memang nak kena buat berkumpulan. Kalau buat seorang memang tak jadi. Memang nak kena ada orang menolong, nak bakar, nak mengupas buluh tu, meneraut buluh, nak menebuk buluh. Bagi mengelak buluh menjadi kering dan kecut, kerja-kerja meraut buluh dilakukan sehari sebelum kelamai dibakar. Ketelitian yang tinggi diperlukan untuk meraut buluh bagi mendapat ketebalan yang diinginkan. Nak meraut buluh ni, tahu sebanyak setebal mana yang nak raut, senipis mana yang nak diraut. Jadi kita kena berpandukan kepada tengok dalam. Selagi tak nampak cahaya dalam tu kan, dia transparent tu. Ya, selagi tu kita kena raut. Kerana kalau nipis, jadi benda ni dapat masalah. Selain menjemur beras pulut, Izan turut ditugaskan untuk menyediakan beberapa lagi bahan sampingan seperti tahi minyak dan kerisik. Kira-kira 1.5 jam diambil untuk santan bertukar menjadi tahi minyak. Suri rumah ini tidak pernah mencuba menukar resepi yang diajar kepadanya. Bagi Izan, keaslian juadah warisan harus dikekalkan. Kini tiba giliran anak bongsu kepada 4 orang adik-beradik ini untuk mengisar beras pulut. Walaupun baru berusia 13 tahun, dia sudah menunjukkan minat dalam menyediakan juadah tradisional berkenaan. Jika dahulu beras pulut akan dikisar menggunakan batu pengisar, kini ekoran kehambatan arus teknologi menjadikan proses mengisar menjadi lebih mudah dan efektif. Berdasarkan petua masyarakat terdahulu, terdapat pantang larang untuk mendapatkan hasil yang cantik. Adunan tu kita dah masuk dalam tempat dia. Biasanya nak kena lapik dengan barang lah. Jangan direct atas simen. Pasalnya mungkin simen akan tindak balas dengan bahan yang dalam periuk tadi yang akan buat barang tu basi ke apa ke, tak elok ke mungkin. Saya yang hari tu pun mungkin saya direct atas lantai. Itu yang tu dia tak menjadi, tak naik barang tu. Rosmawati Muhammad Raudi yang baru sahaja membeli kelamai Aris telah menjamu keluarganya dengan juadah istimewa itu. Saya mula makan kelamai ni masa dari kecil lah. Masa kecil-kecil setiap kali raya arwah opah mesti akan buatkan. So kita memang makanlah ni. Bila arwah opah dah meninggal, kita pun dah lama lah tak makan. Bila dah besar-besar ni, dah duduk dekat sini, baru tahu ada orang meniaga tu, kita pun cubalah. Yang hari ni bila dapat makan, rasa macam bila sekali rasa tu memang sama macam arwah opah buat dulu, memang cuma dia kurang manis lah, memang best sangat lah. Banyak kan? 25. Dia ikut saiz buluh. Macam banjar, macam jauh. Dipaketkan, mesti bagais. Anak-anak pun tadi dia orang cuba untuk first time, dia orang rasa macam sedap, tapi dia orang sebut dodol. Sebab dodol lebih banyak komersial kan, yang ini tak banyak kan. Sekurang-kurangnya makanan tradisi yang akak tahu, yang akak kenal daripada akak punya suku kaum Rawa ni, dia masih kekal sampai sekarang. Dan akak pun introduce pada anak-anak, dapat introduce pada anak-anak, so anak-anak tetap kenal lah. Maksudnya dia tak ditelan zaman. Ada.
Di rumah Aris, tepung yang dikisar telah dibiarkan selama 2 jam. Ia kemudian dicampur dengan air gula merah. Untuk mendapatkan adunan yang sebati, air gula haruslah ditapis terlebih dahulu. Adunan ini hendaklah dikacau dan dibiarkan semula selama beberapa jam. Sampai dia betul-betul halus tau, tak ada berketul-ketul. Tepung tu tak berketul-ketul di dalam. Ada berketul tapi tak banyaklah ni ketul. Dia ketul yang tepung tu berketul. Bila kita tekan kan dia masih lagi warna putih. Okey, selesai. Kini tugas membuat omeh akan dikendalikan oleh Izan dan anak ketiganya. Berusia 18 tahun, Darwish Idham akan membantu ibunya apabila berkelapangan. Omeh kemudian akan dibiarkan selama 3 hari bagi membentuk corak pada isi kelamai yang sudah dimasak. Rasa manis, sedap dan berlemak seakan dodol. Itulah yang boleh diungkapkan apabila manisan tradisional ini mula menyentuh deria rasa si pemakan. Bagi Aris, proses membuat kelamai telah mengeratkan hubungan mereka sekeluarga. Harapan saya kalau boleh pembuatan kelamai ini disambunglah. Jangan sampai pupus. Harapan tu kalau anak-anak ada yang berminat, sambungkan kerja saya ni. Nak buat proses kelamai ini seorang kita memang tak mampu nak buat. Jadi saya memang mengharapkan anak-anak menantu dan anak-anak saya, isteri untuk membantu saya lah buat benda ni. Pasal benda ni memang dah tak ada. Mungkin ada yang tahu buat tapi tak ada tonjol, tak ada nampak pun. Biarpun kini berada di era kemodenan, usaha Aris dan keluarga mengekalkan makanan tradisi telah memaparkan keunikan dan keistimewaan kelamai. Semoga warisan tradisi nenek moyang ini akan terus dipertahankan. Sebab kita tanam daripada kecil tau. Kadang bila kita tengok macam awak jadi kan cantik kan. Kaktus ni jadi terapi untuk saya sebab sebelum ni saya sakit. Tengok kaktus tu jadi macam happy. Kita tak fikirlah kita sakit ke, tak fikir merepek-repek. So layan kaktus je lah, layan pokok je lah. Pokok tu dah menggembirakan selain benda yang lain yang kita buat lah. Ini tambahan. Suatu ketika dahulu, tumbuhan yang berevolusi dari jenis primitif ini tidak dihirau ramai. Namun setelah mengalami evolusi, ia mempunyai peminatnya tersendiri. Antara mereka adalah Fardahila Omar yang tinggal di Shah Alam, Selangor. Graduan Universiti Teknologi Mara UiTM ini mula berjinak dengan dunia pohon berduri sejak 3 tahun lalu. Semuanya bermula apabila ibu kepada 4 orang anak ini terpaksa berhenti kerja akibat sakit yang menyebabkan dia sukar melakukan tugasan harian. Bagi menghilangkan stres terhadap kebergantungan ubat untuk meneruskan kehidupan, wanita berusia 39 tahun ini akhirnya berjumpa dengan penawarnya, penanaman kaktus. Kaktus ni jadi terapi untuk saya sebab sebelum ni saya sakit. Saya lebih suka bercakap dengan pokok daripada bercakap dengan orang. Bila tengok kaktus tu jadi macam happy. Kita tak fikirlah kita sakit ke, tak fikir merepek-repek. So, layan kaktus je lah, layan pokok je lah. Pokok tu dah menggembirakan selain benda yang lain yang kita buat lah. Ini tambahan. So, alhamdulillah lah. Terdiri daripada 1,750 spesies berbeza, kaktus terbahagi kepada spesies berduri dan sukulen dengan pelbagai bentuk. Ada orang suka pada bunga dia bila kaktus berbunga.
Ada orang suka tengok colour, warna, taburan warna dia punya bentuk duri, dia punya tertulang dia, ribs dia tu kan. Ada orang suka 8 ribs, ada orang suka 7, lagi banyak, lagi rare macam tu. Ada orang akan tengok kaktus, simetri tak dia punya tu. Lagi macam tu, lagi mahal. Itu selalu luar negara punya lah. Menurut Fardahila, kaktus mudah ditanam tetapi perlu peka terhadap cuaca. Ada kategori yang kita boleh letak di luar, berhujan, berpanas. Yang tu jenis yang apa? Lasak. Dan kita pun daripada pengalaman tu kita tahulah mana yang nak cahaya lebih, mana nak kurang, mana yang air tu jangan terlebih. So, sebab tu ada kaktus di luar dan ada kaktus di bawah bumbung tapi dapat indirect sunlight tapi bright. So, still dapat cahaya matahari. Kaktus perlu cahaya matahari. Baru dia naik cantik. Fardahila atau lebih mesra dipanggil Kak Ila juga sangat memahami tahap sensitiviti tumbuhan itu terhadap keadaan sekelilingnya, terutama pencahayaan dan keperluan air. Kalau kita letak bawah bumbung, contoh kita letak di sini dan perlahan-perlahan saya akan letak kena cahaya matahari. Sebab kita nak biasakan dia. Sebab dia daripada asal mungkin contoh kamera sejuk. Kita tak boleh terkejut dia terus ke panas. Tak boleh. Itu cara saya lah kan. So kita perlahan-perlahan. Dia dah nampak okey. Dia maksud okey dan dia hidup sihat, kita akan nampak ada bahagian atas tu naik macam hijau, warna baru. Itu maksudnya dia dah selesa, dah membesar lah. Akar dia pun dah banyak juga. Minat Fardahila terhadap penanaman pokok berduri ini terlalu mendalam. Ada masanya kaktus kita membusuk. Bawah dia rosak. Mungkin terlebih air. Kadang-kadang pun terlebih air. Kita perlu potong yang rosak tu, yang hitam tu. Potong sampai dah tak nampak hitam tu. Yang rosak tu lah. Okey, dah potong. Keringkan dia. Dan saya akan gunakan cinnamon powder. Cinnamon powder ni untuk elakkan jangkitan fungus. Sebab dia dah luka, kaktus kita. Jadi kita sapu sikit. Dekat yang luka tu. Dan kita biarkan dalam, tengoklah seminggu ke. Kaktus kecil sekejap je. Kaktus besar dia nak kering tu lambat. So, bila dah kering, dah letak cinnamon powder, dah kering, baru kita tanam. Sebab dia tak ada akar kan. Tanam dan jangan siram dulu dalam seminggu macam tu. Sebab dia belum berakar. Itulah cara saya rawat kaktus yang rosak. Suri rumah tangga sepenuh masa ini juga telah menganggap kaktus bagaikan anaknya sendiri. Bila kita dah penat bekerja, macam jaga anak, uruskan hal rumah tangga kan. Pagi-pagi tu tengok kaktus kita membesar, kita gembira lah. Tiba-tiba pagi-pagi bangun, dah berbunga. Wah, dah berbunga. Nanti beberapa bulan kemudian dia bunga lagi. Itu pencapaian yang macam best. Itu yang kita nak tu dah untuk diri sendiri sebenarnya. Macam kepuasan sendiri. Lagi satu kita boleh tengoklah oh, cantik bunga ni. Macam itulah. So kita macam oh Allah jadikan cantik. Kita tengok pun boleh nangis. Sebab kita tanam daripada kecil tau. Kadang bila kita tengok macam oh, Allah jadikan cantik kan. Dari situ kita hargai. Cerita pasal kaktus tapi sedih kan. Sorry. Di waktu lapang, Fardahila akan membuat campuran tanah mengikut cita rasa sendiri dan menghiasnya.
kita siram kaktus ni, kita nak air dia turun ke bawah. So air tak bertakung dekat dalam pasu. Dah tebuk lubang. Sekarang kita buat campuran tanah untuk kaktus. Ini tanah hitam yang dicampur dengan arang, pasir dan ada sekam. And then kita campur perlite. Perlite ni tujuannya untuk bagi tanah kita ada rongga-rongga. Kita mesti ada batuan juga supaya tanah kita tu poros. Tadi dah masukkan lava, ini pasir kasar, then campur. Bila kita dah campur batuan ni tadi, kita campurkan vermiculite. Vermiculite ni untuk menyerap kelembapan. So dia bagus untuk akar kaktus kita juga. Kita campur. Tujuan dia supaya tanah tu tidak terus mendak ke bawah, dan bila ada batuan, air boleh terus turun ke bawah. Okey, masukkan tanah. Okey. Yang saya pilih ni kaktus yang dia boleh tinggal bersama-sama dekat dalam pasu ni, yang keperluan dia sama. So dia boleh letak dalam satu pasu. Bila kita nak siram tu mudahlah. Kaktus ni kita kena buang tanah dia yang lama. Sebab tanah lama ni dah tak ada nutrisi. Dia dah duduk dalam pasu tu mungkin dah setahun lebih. Kalau yang tak boleh lebih air, kita letak di bahagian depan. Yang boleh bertahan tanpa air dalam tempoh yang lama, kita letak di belakang. So bila kita nak siram tu, berbezalah masanya tu nanti. Bila kita buang tanah, kita boleh nampaklah akar tu sihat, akar tu okey, tak kering. Ni ikut kreativiti. Pencinta kaktus tak boleh takut duri. Kita trim lah akar dia dan nanti dia akan keluar akar baru lagi. Dalam 2 cm lah anggaran. Kita tambah lagi kalau tak cukup tanah. Bila kita dah susun semua, masukkan baja Osmocote. Baja Osmocote ni baja slow release. Baja Osmocote. Ini Stacker G untuk prevent dari serangga perosak dan fungus lah. Jauh masa letak tu jauh sikitlah daripada kaktus kita. Okay. Kita tutupkan tanah tu. Tujuannya kenapa? Bila kita siram, tanah tak akan merecik keluar dan lebihan air tu akan diserap oleh lava rock ni. So tanah tu tidak lembap. Seiring dengan peredaran zaman, dekorasi kaktus berduri dan sukulent ditambah dengan aksesori hiasan mampu memperindahkan ruang rumah. Biasanya setiap hasil tangan Fardahila akan dimuat naik ke media sosialnya. Kadang-kadang kita share dekat IG kan. Followers tanya, macam mana saya jaga mati, guna tanah apa. Ada yang DM, ada yang WhatsApp. Kadang mereka tak beli pun dengan saya kaktus. Tapi saya macam kesian. Dia beli banyak-banyak, mati. Beli berkali-kali, mati. Macam tak apalah. Kita share ilmu. Yang DM ke, yang saya mampu jawab, saya jawab. So share lah. Awak kena buat macam ni, buat macam ni. Saya pun ilmu tu, saya tak pergi kelas. Saya banyakkan membaca. Ada buku. Kita tengoklah YouTube, penulisan, artikel. Dia sebenarnya kena ada effort kita juga benda ni. Sebab kita suka, kita kena cari maklumat.
Walaupun kini hanya mempunyai halaman kecil untuk hobi penanaman kaktus, Fardahila berharap suatu hari nanti dia dapat membesarkan tapak penanamannya. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Cameron, ada satu tempat tu dia menjual dan dia ada satu kawasan yang dia punya koleksi sangat banyak. Kaktus besar-besar. Orang akan ambil gambar. Cita-cita saya nak buat ada nursery dan macam valley, macam orang macam ni. Oh, ini kaktus nama apa? Bukan di Cameron tapi di sini. Macam tu. Bercucuk tanam antara terapi terbaik tatkala kita mengalami tekanan hidup. Penanaman kaktus antara penawar bagi yang meminatinya. Semoga kisah Fardahila Omar menjadi inspirasi buat semua. Saya ingin membuat inovasi terhadap kek lapis Johor agar dia ada kelainan. Jadi saya menerapkan buah-buah tempatan. Jadi kita namakan dia sebagai kek lapis Johor buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan bermusim antara makanan yang enak dimakan begitu sahaja. Namun nilainya mampu dipertingkatkan sebagai sebahagian daripada ramuan bakery yang menjanjikan rasa yang unik dan berbeza. Kek lapis buah-buahan tempatan boleh didapati di salah sebuah ruang niaga di Jalan Air Hitam, Yong Ping, Johor. Pelanggan boleh memilih pelbagai perisa seperti nanas, durian, nangka dan cempedak madu, blimbing juga rozelle. Antara pengusaha bakery yang sering menghantar kek itu ke kedai ini adalah Sharifah Seha Said Ali. Saya ingin membuat inovasi terhadap kek lapis Johor agar dia ada kelainan. Jadi saya menerapkan buah-buah tempatan. Jadi kita namakan dia sebagai kek lapis Johor buah-buahan tempatan. Sharifah mempunyai bengkel kek lapis sendiri sejak tahun 2015. Dengan dibantu suaminya, Said Jamalulail Said Muhammad, bengkel ini membuat pengeluaran mengikut trend biasa seperti mana yang terdapat di pasaran tempatan. Namun pada tahun 2019, bermula dengan perisa durian dan nenas, pasangan ini mula mencipta kelainan dengan memperkenalkan kek lapis perisa buah-buahan tempatan. Pada tahun 2020, sebanyak 5 perisa buah-buahan tempatan telah berjaya dihasilkan. Saya mengenengahkan buah seperti buah cempedak, buah nangka madu, cempedak madu, nangka madu, belimbing dan juga durian. Di mana dia ada peminat dia tersendirilah dengan buah-buah tempatan ini. Hasil kek lapis ini telah memenangi anugerah pingat emas dalam pertandingan inovasi usahawan anjuran Jabatan Pertanian Negeri Johor. Dengan bimbingan Jabatan Pertanian Johor, Fama, Irda dan Mara, kek lapis buah-buahan tempatan ini berjaya dipasarkan di seluruh Malaysia. Walaupun air tangan Sharifah ini dibantu dengan penggunaan teknologi terkini, keasliannya masih dikekalkan. Seperti juga masakan lain, apabila hendak turun ke dapur, seseorang itu perlu berada dalam keadaan tenang supaya masakannya menjadi. Mula-mula jika kita nak buat kek lapis, kita perlu ada kesabaran yang terlalu tinggi. Kesabaran tu nombor 1. Okey, lepas tu kita perlu ada
keadaan emosi yang stabil. Sebelum kita buat kek lapis, kita kena tahu, okey, kita buat memang untuk penuhi permintaan peminat, permintaan customer. Jadi kita nak kek lapis yang berkualiti tinggi. Setiap hari, 2 orang pekerja akan membantu Sharifah sihat dan mampu menghasilkan 20 biji kek lapis di bengkelnya yang terletak di Kompleks Jabatan Pertanian Air Hitam, Johor. Turut dihasilkan ialah durian krep yang juga mendapat permintaan tinggi dalam pasaran tempatan. Sharifah dan Said sering singgah ke dusun buah-buahan berdekatan untuk memperolehi bekalan. Antaranya dusun Cempedak yang terletak di Macap. Manakala nangka daripada pembekal di sekitar Johor yang lain dan Negeri Sembilan. Hanya buah yang elok dan segar dipilih untuk memastikan kek lapis terbaik dihasilkan. Kita mengambil buah-buahan fresh daripada dusun, daripada kebun, sebab kita nakkan satu kelainan dan satu kualiti yang tinggi pada peminat. Jadi kita akan mendapat kepuasan daripada situ sebab kita mementingkan kualiti dan produk kita sendiri. Cabaran menjadikan buah-buahan tempatan sebagai penarik kek lapis Johor ini ialah sifatnya yang bermusim. Antaranya adalah cempedak dan nangka. Bekalan buah ini perlu sentiasa ada. Ekoran itu, selain ke dusun, Sharifah dan suaminya akan ke gerai buah-buahan berdekatan bagi menambahkan stoknya. Kita beli dalam kuantiti yang banyak daripada dusun ataupun peraih, kita akan frozen kan. Jadi setiap kali ada permintaan memang kita sentiasa dapat penuhi. Kek lapis gulung perisa belimbing antara yang popular. Namun, kek lapis cempedak mendapat sambutan paling tinggi bukan sahaja di Malaysia, malah Singapura. Setiap kek memiliki 11 lapisan dengan 5 lapisan buah yang dimasak selama 2 jam keseluruhannya. Ia tahan sehingga 6 bulan jika disimpan di dalam peti sejuk beku. Kami ingin menjadi pengeluar kek lapis Johor tempatan yang terkenal di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Di samping itu, kami ingin menjadi satu ikon kepada kek lapis Johor buah-buahan tempatan. Kini kek lapis Johor buah-buahan tempatan di bawah jenama Shah's Secret Delight ini mendapat permintaan yang tinggi di pasaran sekitar Johor dan memiliki peminat tersendiri di seluruh negara. Sharifah turut memasarkannya secara dalam talian dan penghantaran dilakukan ke seluruh negara. Datang semata-mata nak rasa kuih kek lapis Johor ni, rasa buah-buahan dia memang terasa. Tak rugi kita membelinya. Ni rasa belimbing, tadi rasa cempedak. Dengan dia punya rasa buah-buahan tu, manis dia. Memang sekata lah. Kita rasa memang teruja lah nak beli ni. Orang dah bagi. Inovasi dalam penghasilan kek ini nescaya mampu meletakkannya di tahap tersendiri dan istimewa di hati para penggemar kek lapis.